Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Pagi dan kita akan terus saja membawakan kepada anda segmen Elit Rohani untuk keluaran Rampai Pagi hari ini 19 bulan Ogos tahun 2022. Ya, pada hari ini Auda seperti biasa kita bawakan segmen Elit Rohani dan membawa sambungan 2 minggu yang lepas mengenai dengan topik hati terhijab. Kali ini kita bawakan mengenai dengan panjang angan-angan bersama dengan tetamu kita seperti biasa Dr. Hajah Masuryati binti Haji Yahya, penolong Profesor Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Assalamualaikum Dr. Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke Rampai Pagi. Apa khabarnya Dr. Hajah? Alhamdulillah sihat. Syukur Alhamdulillah. Jadi terus ni kita ni amat muskil mengenai dengan topik kita ni pada hari ini mengenai dengan panjang angan-angan. Ni orang angan-angan ni percuma dan semua orang kadang-kadangnya ada angan-angan. Namun kita ni ingin ketahui apa yang dimaksudkan dengan topik ini. Jadi mungkin Dr. Hajah boleh memulakan sebagai mukadimah mengenai dengan maksud panjang angan-angan ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para penonton, kepada para pendengar di mana jua segmen ini dapat diikuti, semoga semuanya sentiasa dalam rahmat Allah dan apapun jua yang tanya dilakukan hari ini mudah-mudahan mendapat keberkatan dari Allah jua. Okey, baik, insya-Allah dalam segmen kali ini akan dibincangkan mengenai dengan satu tajuk iaitu panjang angan-angan. Okey, panjang angan-angannya adalah salah satu yang pernah dibincangkan dalam 2 minggu yang lepas di bawah tajuk hati yang terhijab. Okey. Baik, panjang angan-angan ini sebenarnya ialah salah satu penyebab hati terhijab sebenarnya. So, akan dibincangkanlah insya-Allah pagi ini. Baik, mengenai dengan maksud angan-angan. Baik. Kalau kita ni merujuk kepada kamus Dewan, edisi keempat, kita ni akan dapati bahawasanya yang dimaksudkan dengan angan-angan itu, maksud angan-angan ni maksudnya kita ni mengingati, kita ni ada satu pemikiran, kita ni ada satu niat, jadi kemudian kita ni ada satu fahaman macam itu. Jadi dalam tajuk ini panjang angan-angan ini, jadi yang dimaksudkan di sini adalah merujuk kepada satu andaian, satu anggapan bahawasanya hidup ini kita ni masih terlalu lama. Jadi apabila kita ni mempunyai andaian seperti itu, maka automatically kita ni akan terlalai dan kita ni lupa bahawasanya mati itu akan pasti berlaku pada bila-bila masa. Jadi dalam hal ini maka kita ni diperingatkanlah dan baginda Rasulullah SAW pernah menyatakan juga lah tentang kekhawatiran baginda apabila berlaku dua perkara itu kepada kita ni lah, dua perkara iaitu panjangnya angan-angan dan juga kalau kita ni itu menuruti hawa nafsu. Panjang angan-angan itu akan menyebabkan kita ni lupa kepada hari kematian dan seolah kita itu kan hidup selamanya. Kemudian apabila menuruti hawa nafsu itu kita ni akan banyak kehilangan kebaikan dan juga lebih terdedah kepada kerosakan. Macam itu. Itu yang dimaksudkan dengan sabda baginda di dalam menyuarakan kekhawatiran baginda terhadap kita ni lah apabila berlaku dua perkara tersebut. Dan dalam hal ini juga mengenai dengan panjang angan-angan ini perlu kita ingat, ia adalah merupakan salah satu daripada penyakit hati, penyakit hati dan ia berada pada tahap kronik. Salah satu penyakit hati yang berada pada tahap kronik. Kenapa? Sebab ianya akan membuatkan si mangsa itu, mangsa yang mendapat penyakit hati yang panjang angan-angan tadi akan sentiasa berlarutan di dalam khayalannya, dalam melayari kehidupannya dan ia lupa bahwasanya kehidupan yang dilalui itu adalah kehidupan yang sementara sahaja dan ia melupai bahwasanya adanya hari kematian yang menunggu dan hari kematian itu merupakan hari yang lebih kekal abadi. Jadi di sana peringatan itu. Jadi itulah yang diperingatkan mengenai dengan panjang angan-angan ini. Mungkin ada sedikit kesamaran je mungkin mengenai dengan antara angan-angan dan juga barangkali
cita-cita. Ya, tepat sekali. Okey. Baik, angan-angan ialah kita ni angan-angan saja. Okey. Kita ni kita meneruskan dengan satu usaha. Tiada ada usaha berkesinambungan. Sementara cita-cita itu ada sesuatu yang pasti kita ni sudah ada plannya, sudah pasti ada proses yang kita nak lakukan dan insya-Allah kita akan mencapainya. Jadi di situlah serba ringkas mengenai dengan perbezaan di antara cita-cita dan angan-angan. Kadang-kadang orang ramai pun mungkin ada sedikit kesamarannya lah untuk faham tentang dua perkara tersebut. Itulah Baru saja ya kita kongsikan dan juga kita diskusi sebelum ini di balik tabir, saya dan Dini ada memperkatakan apa perbezaan di antara angan-angan dan juga cita-cita ataupun impian. Jadi sudah pun Dr. Hajah kongsikan tadi, rupanya angan-angan mungkin setakat itu sahaja. Tetapi cita-cita dan impian ini diikuti dan juga ditemani dengan usaha dan ikhtiar kita ni untuk mencapainya dan merealisasikannya. Alhamdulillah, terima kasih di atas nyorang penerangan mencerahkan sedikit harian yang mengenai dengan topik yang akan dibincangkan lagi selepas ini Dr. Hajah. Mungkin kalau tadi boleh bincangkan lagi, dipanjangkan lagi perbincangan mengenai dengan topik panjang angan-angan. Kalau tadi melihat dari segi menurut Al-Quran barangkali Dr. Hajah dan juga Al-Sunnah. Okey, baik. Kaedah Al-Quran menetapkan cerita tentang panjang angan-angan ini. Okey. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 yang terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu daripada hujah Al-Quran tentang kedudukan panjang angan-angan itu. Jadi apabila kita ni punya angan-angan itu memang bertujuan, memang akan adalah disertakan rahmat Allah Taala sana. Tetapi jika tidak, maka akan menjadi kosonglah macam itu dalam mencapai apa-apa. Sementara baginda Rasulullah SAW juga pernah bersabda mengenai dengan orang panjang angan-angan ini, katanya sabda baginda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaqu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Jadi maksudnya orang yang berakal. Orang yang berakal itu ialah orang-orang yang dapat menguasai hawa nafsunya dan ia akan membuat persiapan beramal salehnya itu disiapkannya sebelumnya mati dan semua itu pun juga sebagai bekalan selepasnya mati. Kemudian orang-orang yang tidak berakal itu ialah orang-orang yang hanya menurut hawa nafsunya serta berangan-angan kosong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu hadis yang perlu kita ni lihat jualah mengenai dengan cerita panjang angan-angan ini. Okey. Jadi kalau petani kurang-kurang, petani akan hanyutlah dalam keadaan panjang angan-angan dan hasilnya tidak ada. Okey. Dan dari sudut hubung kait panjangnya angan-angan tadi dengan pembentukan kerohanian kita ni ataupun dalaman kita ni, maka sebagaimana disebutkan tadi, ia sudah adalah termasuk di dalam salah satu penyakit hati. Okey. Jadi apabila sebut penyakit hati, maka akan mengganggu jiwa kita ni lah, jiwa sebenarnya. Dan apabila jiwa terganggu, maka dengan sendirinya tanggapan kita ni apabila ialah lambat lagi mati nantilah aku bertaubat macam tu. Jadi artinya kita ni punya kualiti keimanan tu semakin menurun, semakin berkurang, akhirnya kita ni tidak lagi akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dimaksudkan apa panjang angan-angan menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi ingin kita ni ketahui dengan lebih lanjut ni. Jadi angan-angan sebenarnya memang ada beberapa keburukannya. Apatah lagi apabila angan-angan itu panjang orang dan sehingga tidak lupa dunia. Jadi ingin diketahui apakah dengan lebih lanjut keburukan panjang angan-angan ini. Okey, baik. Mengenai dengan keburukan angan-angan ini ialah pertama kita ni akan lupa tentang hari kematian. Jadi bila lupa kematian, kita ni seronok saja menikmati kehidupan duniawi ini. Kemudian kita ni sendirinya banyak membazir masa. Okey. Kemudian suka kepadanya orang, kita ni sentiasa berada dalam keadaan yang lalai lah. Okey. Dan akhirnya kita ni orang yang suka membuang masa lah juga tu sebenarnya. Dan satu lagi juga yang terkait dengan panjang angan-angan ini akan menyebabkan kita ni suka menangguhkan usaha, menangguhkan kita ni punya niat baik. Misalnya kita ni adalah orang yang selayaknya melakukan taubat.
nanti tak aku bertaubat, panjang lagi masa, macam tu. Jadi itu adalah sudah menunjukkan kita ni tanda-tanda bahawasanya kita ni itu akan menghampiri kepada panjangnya angan-angan, macam tu. Jadi kita ni sentiasa menganggap bahawasanya kerana kematian itu lambat, maka akhirnya kita ni menangguhkan niat baik kita ni untuk melakukan taubat. Jadi itu adalah kurang baik, kurang bagus dalam pembangunan kerohanian kita ni lah. Okay. Alhamdulillah, itu dah di antara keburukan panjang angan-angan Ustazah. Tadi apa yang Tani dapat daripada perkongsian Dr. Hajah tadi, yang paling penting mesej utamanya ialah bangkitlah dari angan-anganmu yang panjang, sebab ianya membawa lebih banyak keburukan. Dalam mana yang seperti yang dikongsikan oleh Dr. Hajah tadi. Jadi Dr. Hajah sebagai disebabkan oleh keterbatasan waktu Dr. Hajah. Memang topik anda kalau tadi bincangkan memang sesuatu yang orang banyak persoalan. Even saya dan Hani pun sebenarnya banyak lagi kan perkara-perkara yang ingin kami ketahui, yang akan kami bincangkan dengan pihak Dr. Hajah. Tapi di atas keterbatasan waktu, mungkin kami boleh berikan peluang di minit-minit terakhir ini untuk Dr. Hajah mengongsikan kesimpulan ataupun orang take home message yang mesti tadi pelajari, yang harus tadi ingat daripada sesi wawancara kita untuk hari ini, Dr. Hajah. Okey, baik. Mengenai dengan panjang angan-angan ini, hendaklah kita ni jauhi. Jauhi sekali-kalilah mengenai dengan panjang angan-angan ini, sebab ia adalah merupakan salah satu penyakit hati, bahkan ia berada pada tahap yang kronik. Jadi bila berada dalam tahap yang kronik itu berarti kita ni sudah hilang rasa untuk melakukan ketaatan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini akan menyebabkan kita ni sentiasa berada duduknya dalam sentiasa dalam melakukan maksiat, artinya maksiat batin lah. Okay. Artinya sentiasa terdedah kepada dosa besar dan dosa kecil, macam itulah. Jadi pentingnya untuk kita ni jauhi panjang angan-angan ini supaya kita ni boleh menumpukan kehidupan kita yang lebih baik lah di dunia wal akhirah. Itulah saranan daripada Dr. Hajah. Jadi intinya mengenai dengan panjang angan-angan ini adalah amat berkait rapat dengan kita ni ada miskonsepsi mengenai dengan kehidupan. Kita ni memikirkan yang bahawa kehidupan ini batah lagi. Jadi mungkin panjang tiap angan-angannya yang dalam unsur duniawi juga. Jadi haruslah kita ni cuba hindarkan daripada terlampau panjang berangan-angan yang dapat melalaikan kita ni. Jadi ingin kita ni ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada Dr. Hajah Masuriati kerana sudi hadir ke Rampai Pagi bagi segmen Elite Rohani pada hari ini untuk menekankan lagi mengenai dengan panjang angan-angan terutamanya dari segi kerohanian kita ni. Jadi terima kasih Dr. Hajah. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.